Alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT. Kita sambung lagi dalam bahagian obat-obat sapu untuk kegunaan luar. Pada peringkat awal tadi, Pak Haji ceritakan tentang kelebihan tanah liat putih. Tapi ada satu lagi yang mempunyai kelebihan, iaitu daripada ubat sapu lendir hati bumi. Lendir hati bumi ni, Masya Allah ya, lendir hati bumi ini sangat-sangat berkesan untuk semua jenis ketumbuhan yang hidup. Yang tadi ni panas yang utama ya, yang ni ketumbuhan yang hidup, ini dia. Untuk apa ketumbuhan hidup? Seperti jerawat yang ada nanah, ya, seperti ada penyakit kulit, kita panggil apa, kayak. Kita menggunakan lendir hati bumi. Ataupun kalau orang tu ada kanker, kita guna itu lebih baik. Dan kadang-kadang ditumbuh lagi bawah ketiaknya biji-biji kecil lagi, sapu, dia akan mati habis. Dia mati tidak berkutik, dia tak timbul lagi sebagainya. Kalau ada bengkak di sini, ni bengkak di sini, selalu saya jumpa orang bengkak sini, sapu, dia akan mengecil dan hilang. Begitu juga ketika kita menggunakannya ini untuk apa-apa jenis ketumbuhan yang hidup, seperti bisul, seperti tumor, ya, seperti apa juga. Tetapi ini kita gunakan untuk kegunaan di luar. Walaupun ketumbuhan itu berlaku dalam rahim, dalam perut, jadi kita sapu airnya di luar, dia akan masuk. Ya, jadi oleh sebab itu maka herba ini sangat-sangat baik digunakan. Ya, dan kita namakan dia ni sebagai lendir hati bumi ini kerana dia ada sikit lendir. Dan bila kita menyapukannya ini, terbaik untuk orang kena penyakit breast cancer. Kalau ada breast cancer, Pak Haji selalu bagi yang ni sebagai tambahan. Dah makan herba kapsul ubat periuk, makan yang ni, insya-Allah 99,9% sembuh dengan izin Allah. Itu untuk kanser. Jadi kita gunakan ubat sapunya daripada tanah juga, daripada bumi juga, hati bumi kita namakan. Ini pun hati bumi juga, tapi berbeza-beza tanah dan berbeza-beza tempat. Ya, ada yang diambil di dalam tanah dalam. Ya, ada yang diambil di atas tanah atas. Ada yang diambil tanah di tepi sungai. Ya, ada yang diambil tanah di atas bukit. Ada yang diambil tanah di tepi laut. Jadi kesemuanya ini berdasarkan kepada pengalaman. Bagaimana pengalaman-pengalaman yang lepas digunakan di dalam menterapikan. Bila kita buka klinik herba, kita tak boleh andalkan kepada herba-herba kapsul saja. Mesti ada untuk sapunya apa, untuk minumnya apa, untuk dijadikan penawarnya itu apa, untuk hilangkan panasnya apa, hilang batuknya apa. Jadi mesti banyak. Kalau datang tengok di tempat Pak Haji ni, banyak, mungkin ratus-ratus jenis akar-akar kayu yang kita kena guna, kerana satu herba yang baik untuk seseorang tidak semestinya baik untuk semua orang. Jadi oleh sebab itu ada peratus kejayaannya yang tinggi, tapi tak boleh 100%. Kalau berdapat 100%, berartinya kita dapat spesialis lah. Spesialis lah. Jadi kita tak spesialis lah. Yang spesialis itu Allah yang Maha Kuasa. Fa'alul liman yurid. Kita ni hanya berikhtiar, kita berdoa, dan sebaik-baik doa, doa di luar pengetahuan saudara kita. Ya, doa ketika tidak ada mata lain yang melihat, ketika zat yang maha berkuasa, yang tak pernah tidur, yang tak pernah mengantuk, yang tak pernah lalai melihat, kita terus melihat. Maka pada ketika itu kita berdoa untuk saudara kita yang sakit, agar Allah berikan dia kesihatan, agar Allah berikan dia semula sebuah senyuman. Itu dia. Jadi oleh sebab itu maka kita kena guna ini. Tetapi jangan, ada satu perkara yang Pak Haji nak ingatkan. Jangan negatif dengan herba.
Jangan belum pegang herba kita kata bolehkah? Jangan sebut begitu. Kalau sebut begitu, itu menandakan dia tak akan berjaya. Sebab apa? Lidahnya itu lebih berbisa daripada racun ular. Kalau racun ular tu dia boleh patuk orang, boleh menyebabkan mati, lidah manusia boleh buat herba yang baik menjadi tidak berkesan. Apa? Betulkah itu? Betul, berartinya dia tidak akan berjaya. Sebab ini semua minallah, daripada Allah. Siapa yang boleh memberikan persaksian kebenaran? Hanyalah Allah. Ya, jadi oleh sebab itu kita cuba sebagai seorang hamba. Allah suka kadang kita cari obatnya. Jadi oleh sebab itu kita sebut begini. Ketika kita lihat herba ni, kita kata begini. Mudah-mudahan insya-Allah memberikan penyembuhan pada diriku. Bila orang mencadangkan, bapa, ibu, tuan-puan, gunalah herba ini. Kita pun ambil herba ni, kita kata mudah-mudahan memberi manfaat pada diriku dengan izin Allah. Begitu. Jangan sebut kata betul boleh sembuh ni. Tak ada siapa. Begitu juga orang yang mencadangkan herba. Ambil ini pak, ini betul-betul boleh sembuh ni. Tak boleh sebut begitu. Siapa kita yang boleh mengatakan dia betul-betul boleh sembuh? Tidak ada siapa yang mengetahui perkara yang ghaib yang akan datang. Ya, kecuali orang yang Allah Ta'ala berikan saja. Tetapi tidak ada siapa. Jadi oleh sebab itu, maka kita sebut insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesembuhan dengan menggunakan herba ni. Itu di antaranya. Jadi cara memberinya itu sebut insya-Allah. Cara menerima herba juga sebut insya-Allah. Supaya adab kita mengambil herba ini mendapat keberkahan, kebaikan yang berganda-ganda daripada amalan kita ini. Tetapi kalau tidak ada keberkahan, nanti akan terjadi keributan, saling salah menyalah, saling tuduh menuduh. Orang yang nak pergi mencadang itu bawa hati yang bersih, nak suruh saudaranya menggunakan, mudah-mudahan sembuh, tapi dianggap sebagai mengambil kesempatan. Bagaimana tu? Jadi sebab itu ada beberapa konsep itu. Tak boleh jual kalau orang tak mau beli. Tak boleh mengubat kalau orang tak sudi. Jadi kalau orang tu tak mau beli, jangan jual. Kalau dia tak sudi, jangan membuat pengobatan. Tanya ikhlas dulu. Selalunya kalau Pak Haji jumpa orang begitu, orang datang minta ubat, Pak Haji akan bertanya satu soalan. Apa tujuan datang ke sini? Memang kita tahu dia datang tempat kita nak cari obat, tapi nak bagi dia jelas niat dan maksud. Apa tujuan datang ke sini? Apa tujuan datang bertemu dengan Pak Haji hari ini? Tujuan saya Pak Haji nak cari obat. Alhamdulillah, ubat itu semua datang daripada Allah. Sakitnya apa? Sakitnya apa? Sakitnya rheumatoid arthritis. Saya tak boleh bergerak, kaku seluruh tubuh badan kita. Insya-Allah, mudah-mudahan Allah memberikan obatnya untuk kita semua. Kemudian itulah dia kata, Pak Haji minta tolong didoakan sama-sama. Insya-Allah, mari kita sama-sama berdoa. Sama-sama minta dengan Allah. Ya, kerana makin ramai orang minta dengan Allah, makinlah yang mendapat insya-Allah Allah akan makbulkan doa-doa kita. Itu adalah di antaranya. Jadi oleh sebab itu maka kita gunakan ni ubat sapu yang kedua banyak ceritakan. Ada satu lagi yang banyak nak ceritakan, iaitu ini digunakan oleh Datuk Pak Haji dulu. Iaitu tulang ikan hiu. Tulang ikan hiu tu yang kita buat syak katilak. Ini dia punya ni. Tulang ini dia ada bentuk orang kata berruas-ruas, 1 ruas, 2 ruas, 3 ruas, 4 ruas. Jadi kita ambil ini, kita asah dia. Kita ambil ini, kita asah dia di mana-mana, ambil airnya tu untuk minum. Untuk orang yang ada masalah batuk berdarah dan kencing tak boleh tahan dan kencing tak habis. Masalah kencing lah. Ya, ataupun batuk berdarah, masalah paru-paru, TBC, TB,
maka gunalah ini, kita asah beri minum airnya. Tetapi oleh kerana susahnya sekarang nak cari tempat nak asah, orang tu aduh dia kata susah lah Pak Haji, ini baunya macam bau ikan lagi sebagainya, susah nak telan, nak muntah, macam-macam dia sebutnya. Ya, walaupun dia sakit. Jadi maka Pak Haji keluarkan dia dalam bentuk produk kapsul, iaitu apa dia? Dipanggilnya itu produk Shark Catalyst. Mana dia Shark Catalyst ni? Jadi insya-Allah tak mengapa. Cuma kita keluarkan dalam bentuk Shark Catalyst. Masya-Allah. Itu adalah sejenis lagi herba sapu sebenarnya. Asal daripada herba kita asah, kita boleh guna untuk minum, dan juga kita guna juga dalam sekarang ini dalam bentuk kapsul Shark Catalyst. Itu digunakan. Ya. Jadi bahan-bahan ini, ya, ikan kalau sudah jadi macam ni, kita sudah tak tahu ni ikan apa ni, ikan hiu ya, tahu lah ikan hiu. Ikan hiu ni akan ada banyak jenis apa tak tahu ni. Jadi sebab itu siqah, kita harus kenal orang yang nak supply kepada kita. Sebab orang itu mestilah jujur, amanah dengan apa yang dia supply kepada kita. Kalau dia supply benda yang tak bagus, maka dia tidak akan berkesan. Cerita pasal paru-paru ni, paru-paru ni Pak Haji baru teringat ya. Salah satu ya bahan yang kita gunakan untuk paru-paru ni ialah keladi tikus. Oh subhanallah. Jadi kalau di Indonesia ada kapsul Shark Catalyst yang Pak Haji dah campur dengan keladi tikus. Alhamdulillah dengan riset yang Pak Haji buat ini, alhamdulillah syak kita itu sangat bagus untuk kanker paru-paru. Orang batuk berdarah yang kurus saja, orang asma, itu syak kita, itu syak daripada Indonesia itu. Ya, yang dibuat oleh Pak Priyo Haji, itu di antaranya. Jadi oleh sebab itu Pak Priyo Haji ni meresepkan hasil daripada perbincangan bersama Pak Haji. Ambil yang tu, bagus sekali. Bukan hanya kanker untuk paru-paru, tapi semua jenis kanker. Sebab salah satunya ialah keladi tikus. Keladi tikus itu dia panggil yam. Yam itu keladi. Kalau kita orang Indonesia, ni. Kalau orang Indonesia, dia kata yam itu talas. Apa tu talas? Talas tu pokok ubi lah. Pokok ubi tu yang duk jual ada apa itu dia panggil tapai talas. Wah, tapai talas pula ya. Masya-Allah ya. Dijual di tepi-tepi jalan, nak pergi ke puncak, nak pergi ke Bandung tu, naik ke rindu alam. Nampak banyak dijual dekat situ, dekat Bogor tu, tengok kat situ. Itu adalah ambil, dipanggil talas. Tapi ada lagi ubi yang kecil-kecil namanya keladi tikus. Dia tak panggil lah talas tikus, dia panggil keladi tikus. Tetapi ini yang Pak Haji nak sebutkan, dia ada human growth hormone, HGH. Sebab apa? Dia disebut juga wild yam. Wild yam ini iaitu keladi liar. Keladi liar itu keladi tikus. Dia ada HGH. Sebab tu kalau kita ambil syak itu yang daripada Indonesia ya, daripada Indonesia. Kalau kita ambil syak itu bagus untuk tulang, bagus untuk sakit pinggang, bagus juga untuk kanker, bagus juga untuk menahan stres. Dia menggembirakan kalau kita ambil syak daripada Indonesia. Apa juga yang berlaku dalam HGH. Banyak orang kata, Pak Haji, HGH kita sudah habis di Indonesia. Pak Haji pulang ke Malaysia, kita sudah habis dekat sana. Bagaimana ni? Ya, Pak Haji tak sempat nak proses. Maaf lah, ini punya COVID-19 ini kita semua terpenjara dalam rumah. Tak mengapalah ya. Jadi oleh sebab itulah, maka sabar-sabar. Tapi kalau nak cari di mana HGH-nya, cubalah Pak Haji sebut mana kami boleh dapat HGH itu. Carilah dalam Shark Catalyst Indonesia. Sebab dia sudah masukkan juga situ. Pak Priyo Haji dah masukkan situ. Masya Allah ya. Pintarnya Pak Priyo Haji ni. Ya, jadi oleh sebab itu maka gunakan itu. Sama seperti HGH, HGH yang dikeluarkan oleh
Malaysia dan juga yang kita gunakan di Indonesia, gunakan itu. Jadi itu Masya Allah ya. Jadi itu termasuk juga masalah kencing tadi ni. Ya, masalah. Jadi kalau boleh, siapa saja yang ada kanker, ada kista, ada miom, ada fibra, ada ketumbuhan, ada tumor yang berlaku di mana juga pada hujung kepala sampai hujung kaki, maka gunalah Syak Katilak Indonesia. Order nanti dengan Pak Asrul. Masya Allah, Masya Allah, sangat-sangat berkesan. Jadi oleh sebab itu maka insya-Allah ya, kalau kita gunakan itu dia akan mendapatkan kesan yang lebih besar insya-Allah. Itulah ini tulangnya, tulang syak. Nah itu di antaranya. Kemudian selain daripada itu ada lagi ubat-ubat sapu yang lain. Ya, seperti yang kita keluarkan. Ini ubat sapu juga ni. Ini dia. Minyak 1000 penawar ni, atau dulunya sekarang dikenali sebagai minyak penawar rimba. Minyak penawar rimba ini dia mempunyai anti racun, anti bis ni, iaitu anti bisa. Jadi kita ambilnya ini, ya kita teteskan pada kapas. Kapas ini dia sama kuat dengan serum kuda ni. Kalau racun ular, bisa, semua guna ini. Kalau luka, kita letak tetes tempat luka. Luka apa? Luka terbakar, tetes tempat luka. InsyaAllah tidak akan menyebabkan luka itu jadi nanah, jadi apa? Keluar air bisa dan sebagainya. Luka terbakar, luka kerana air panas, kerana luka kerana besi panas, termelecur dan sebagainya. Gunakan ini. Yang kedua, kalau sakit gigi, letak pada kapas, letak tempat sakit. Yang ketiga, boleh diguna kalaulah dia ada masalah anak yang tidak malah sapu di bahagian dada ni. Kemudian seterusnya, kalau ada masalah ngilu-ngilu di sendi, sapukan dia. Kalau ada masalah luka dalaman, minumlah dia. Masuk 3-4 titis, minum. Luka mah, tukak lambung, luka ulcer, luka ulcer perut, termasuk ulcer di mulut ini, letakkan beberapa kali titis. InsyaAllah sembuh ulcer tersebut. Lebih baik daripada ubat yang dibelikan yang berbau tak enak tu. Kemudian seterusnya, dia boleh digunakan juga untuk racun. Kalau racun, ambil 1 sendok, minum dia dengan air hangat. Kalau dipatuk oleh ular, maka ambil kapas, basahkan, letak tempat kena patuk tersebut dan minum. Boleh minum. Kalau ada itu dia panggil cegukan. Sedu, orang Malaysia panggil seduang lah. Ya, macam itulah. Ya, cegukan itu ambil dalam air, letak air hangat, minum. InsyaAllah. Dan jika ada orang yang ada asma, nak bernafas tak boleh, minum dalam air hangat. InsyaAllah boleh bernafas. Kalau ada orang yang ada buasir, minum dan sapu. Ya, kalau orang ada penyakit apalah yang kita sebutkan, sakit perut misalnya, sakit perutnya, lambungnya sakit, sampai sakit, kadang-kadang dia luka ya, sakit, boleh minum, insya-Allah. Begitu besar sekali daripada herba ini. Dan kalaulah kita rasa gatal-gatal kulit, ya sapukan dia tempat gatal tersebut. Masya Allah, ya, dia menghilangkan. Penggunaan untuk luar ini. Jadi kita gunakan minyak penawar rimba ini. Kalau dulu kalau masuk ke hutan, bawalah minyak penawar rimba ni. Kok terkena binatang berbisa. Jadi insya Allah kalau kena binatang berbisa, kita boleh
sembuhkan dengan menggunakan minyak ni. Masya Allah, ya. Ini dalam koleksi rumah kita kena ada. Kerana malang tidak berbau, boleh kena air panas, boleh kena minyak panas, boleh tersimbah minyak panas. Kalau sudah kena menjerit begitu, bagaimana nak buat ni? Bismillah, yakin dengan Allah, titis. Jangan sapu begitu, kerana kalau sudah kena air panas, dia dah termelecur, ya. Dia boleh panas, titis, banyak-banyak begitu semua. InsyaAllah tidak meninggalkan parut. Baik. Kalau kita tidak ada yang ni, jangan lupa minyak but-but kita pun sama. Jadi kita rinjil-rinjilkan juga. Apa juga yang Pak Haji sebutkan tadi, termasuk pesakit kencing manis, minum ini. Termasuk orang yang sakit perut, tokak lambung, luka lambung, orang yang ada masalah kencing, prostat, semua gunakan ini sebagainya. Tetapi kalau prostat tadi, Pak Haji dah cerita bahawa gunakanlah syak katilak, itu yang terbaik sebagainya. Jadi dia berguna juga untuk patah, terseliuh, ataupun pada waktu malam jangan lupa lomorkan bahagian buku lali atau betis kita sampai basah dan selimutkan sebelum kita tidur. InsyaAllah blood circulation kita akan jadi bagus, jantung kita akan jadi bagus, tidur kita akan jadi bagus, paru-paru kita akan jadi bagus, dengan cara kita membalurinya dengan minyak ini di kaki sebelum kita tidur. Itu di antaranya kita gunakan minyak ini. Kalau orang itu sudah tak boleh solat sambil berdiri, sambil duduk kerana lemah di bahagian lutut, sapukan ini. Tapi ada satu lagi petua Pak Haji nak sebut, minumlah susu kambing HPA dengan sari pati kita. InsyaAllah sangat-sangat bagus. Itu di antaranya yang Pak Haji nak ceritakan. Kemudian seterusnya ada satu lagi, ini minyak sahara. Minyak sahara pun macam tu juga. Dia mempunyai kesan di luar. Kita boleh hidu daripada luar. Sama seperti minyak cak parang. Minyak cak parang, ya, yang mana boleh letak kat situ, rasa dingin, ketak-ketak kat hidung-hidung ni, rasa dingin sebagainya, letak sini-sini. Dia pun macam tu jugalah. Tetapi yang ini ni dia mempunyai satu bau yang kita ambil daripada satu bau yang boleh memberikan ketenangan. Kalau kita nak segar, kita ambil satu titis sikit, letak di ubun-ubun ini. Di ubun-ubun kepala ini kita segar sampai ke petang. Kalau kita memandu, ambil sikit letak kat ubun. Lepas tu fresh sebagainya. Sebab apa? Sama kita hidup. Dia masuk ke situ juga. Jadi itu antara kaedahnya menggunakan. Kalau sakit kembung dalam perut ni, lepas bersalin, ada operation juga, buat macam mana? Masuk dalam pusar. Sebentar saja masuk dalam pusar itu, insya-Allah hilanglah sakit perutnya itu. Cepat sekali dia berfungsi. Itu di antaranya. Itu dia banyak sebutkan. Dan semua herba-herba yang ada ini termasuklah juga anti-rex. Jangan kita lupakan, dia juga untuk minum menghilangkan racun. Jadi racun, Masya Allah. Kalau dulu memang masuk ke hutan bawa minyak ini, sekarang sudah tak bawa minyak ni, bawa anti-rex pula. Mudah, ringan lagi. Minum saja, insya Allah neutral semua racun-racun yang ada di hutan tersebut dengan izin Allah. Dan ditambah lagi dengan minyak ini, minyak hirudin. Minyak hirudin ini untuk memecahkan darah beku. Ya, darah beku di mana? Darah beku di bawah lutut kita, di bawah pelipatan lutut kita itu, bawahnya banyak darah beku, ketul-ketul besar-besar ini. Sapu saja, tak perlu pijat, sapu saja, dah cukup. Kaki yang ngilu-ngilu itu menandakan ada darah beku, sapu di tempat ngilu. Ya. Jadi di mana tempat-tempat yang berlaku ni persendian ni? Begini, ni sini di bahagian kaki, bahagian mana itulah yang kita sapu dia untuk apa? Supaya blood circulation dia berjalan balik.
Sebab di tempat buku-buku dan ruas-ruas ini, seni-seni dah selalunya tempatnya blok. Pernah tak dengar orang cerita bagaimana selepas pijat orang tu meninggal? Karena di dalam tempat salur darahnya itu ada apa kita panggil gumpalan darah. Bila dipijat dia bergerak ke jantung dan tutup di jantung dan dia mati. Kita pecahkan dengan ini. Macam ini. Dan ini mengelakkan juga daripada pembekuan darah. Ya, pelengketan darah. Jadi kita sapu. Nak sapu di mana ni? Sapu di perut betis. Bila kita sapu di perut betis nanti darah itu akan menarik naik dan masuk ke jantung balik. Jadi pada masa itu berlaku pencairan blok-blok ataupun ketika dalam arteri itu pecah dia punya blok-blok yang blok tu, termasuk juga dalam vena. Itu sangat penting sekali. Ya. Kalau kita biasa buat fasdu, kita tengok macam mana kita buat fasdu, keluarkan darah yang hitam, berlemak, berminyak sebagainya. Begitu juga dengan ini. Tetapi dia tidak keluar, tapi dia pecahkan. Dia pecahkan dan akhirnya tubuh badan kita jadi sihat dengan izin Allah. Jadi kita hanya gunakan dengan apa? Kita guna dengan hanya menyapu saja. Sapu saja. Yang tadi pun sapu juga. Jadi kegunaan untuk menyapu ni sangat-sangat penting digunakan dalam pengobatan. Baik, terima kasih semua yang mengikuti kuliah Pak Haji pada hari ini. InsyaAllah jangan lupa mari kita banyak-banyak berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan perawatan kita ini menjadi satu perawatan utama. Dan insya-Allah kita belajar betul-betul dan kita apply dan cerita kepada orang. Ramai orang akan dapat manfaatnya. Terima kasih. Salam daripada Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.